Madi dengar cerita ni terkejut tau. Sebab Madi tahu, dan Madi pernah dengar cerita lah kan, berkaitan dengan Pondok Tanjung ni. Jalan dia sunyi sepi, dengan ada kisah dia macam-macam. Tapi ada tau, orang yang berani berjalan kaki melalui jalan Pondok Tanjung tu. Tapi bukan saya saja kan, terpaksa. Cerita ni jadi dekat seorang askar tau, nama dia Azam. Dia mula macam ni. Yang si Azam ni dia bertugas sebagai anggota askar dekat kamp Sungai Buloh, Selangor. Jadi waktu bertugas tu, hari tu kan, dia dapat mesej tau daripada kak dia. Kak dia kata apa? Azam, kalau boleh minta cuti lah balik kampung ni. Ayah sakit teruk dah ni. Jadi bila Azam baca mesej tu, susah hati lah. Dia kalau boleh nak balik jugalah. Jadi dia apply cuti hari tu. Bagi tahu bos dia kan, emergency nak balik tengok ayah sakit teruk. Jadi bos dia bagi cuti. Jadi tanpa buang masa, apa lagi? Dia pergi stesen bas dari Kuala Lumpur, naik bas, sampailah ke Taiping. Kira dia dari Kuala Lumpur tu pukul 5.30. Pukul 5 macam tu lah. Sampai dekat Taiping lebih kurang pukul 9 malam. Tapi itulah, nasib dia tak baik tau. Tahu sebab apa? Bas dari Kemunting nak ke Kubur Gajah selama ni, tak ada bas dah jalan. Paling last pun pukul 7 petang tadi. Waktu dia nak guna bas tu pukul 9 malam. Tak ada dah lah. Memang susah hati dia kat situ. Duk termenung dekat stesen bas tu. Dia kata apa tahu? Jarak lebih kurang 40 km. Kalau naik kereta kurang-kurang sejam lebih juga ni. Takkan dia nak berjalan kaki kan? Dia fikir apa? Dia kalau boleh nak segera juga sampai. Lama juga si Azam termenung dekat stesen bas kan. Dia fikir mau tak mau dia kena balik juga malam ni. Takkanlah dia nak tidur sampai pagi kan? Buang masa dia. Jadi tergerak hati. Dia kata nak naik teksi lah. Dia fikir apa? Kalau teksi mungkin mahal tau. Time tu lebih kurang pukul 10 malam kan. Teksi kalau cas mungkin 2 kali ganda atau 3 kali ganda. Jadi lepas tu dia berjalan pergi hentian teksi. Nak pergi tanya lah. Jadi dia beritahu kat pakcik tu dia nak balik ke Kubur Gajah kan. Jadi pakcik driver tu terkejut lah. Dia kata apa? Kubur Gajah? Jauh tu. Kalau nak pergi ke sana mahal tu tambang. Pakcik tu kata kan. Bukan kata mahal. Sebenarnya pakcik driver tu dia takut. Dia pergi hantar Azam. Boleh kan? Dia patah balik seorang. Yang tu dia takut sebenarnya. Jadi dia tak setujulah. Apa lagi? Kecewa si Azam. Driver taksi tak mau bawa kan. Dah tu si Azam berkeliaran lah dekat stesen bas tu. Berjalan pergi balik termenung sana sini kan. Kira macam orang susah hati lah. Nak balik tak boleh. Jadi waktu Azam duk berkeliaran dekat stesen bas tu kan, ada datang seorang lelaki tau. Lebih kurang umur 30-40an macam tu lah. Lelaki tu perasan tengok si Azam ni macam orang susah hati. Dia tanya lah si Azam, adik nak pergi mana ni? Tengok gelabah ya, susah hati je. Jadi Azam pun bagi tahu lah tujuan dia kan. Dia nak balik ke kampung dia. Tapi sebabkan bas dia tak ada, teksi pula tak mau bawa kan sebab jauh. Jadi macam tu lah keadaan dia. Dia pergi balik. Jadi masa tu lah Azam ambil kesempatan tu kan, bagi tahu lah kat pakcik tu. Sebenarnya dia nak balik kampung sebab ayah dia tengah sakit kan. Dia cerita macam-macam lah. Jadi pakcik tu macam kesian lah kat si Azam ni. Jadi pakcik tu kata apa? Dia hantar anak dia tadi kan, lebih kurang jam 10 malam. Apa anak dia nak naik bas kan. Pakcik tu nak balik Batu Kurau. Tapi apa yang pakcik tu kata? Kalau adik nak pakcik hantar separuh jalan saja boleh lah. Sampai dekat sebelum hutan Pondok Tanjung. Bukan selepas tau. Sebelum hutan Pondok Tanjung tu. Bukan apa sebab pakcik tu nak patah balik ke Batu Kurau. Jadi jauh balik lah kan. Last sekali pakcik tu terus terang. Lagipun pakcik tak berani nak lalu hutan Pondok Tanjung tu. Memang dia takut pun. Nak pula tengah malam macam tu kan. Jadi apa lagi? Azam tak ada pilihan lain. Dia tumpang pakcik tu. Azam pun setujulah. Sebelum hutan Pondok Tanjung pun sebelum lah kan. Jadi Azam pun pergilah ikut pakcik tu naik kereta dia. Lepas naik Protowira. Berjalanlah kereta menuju ke destinasi. Bila sampai saja di Pondok Tanjung, pakcik tu berhenti kereta dan Azam pun kena turun kat situ. Pakcik tu kata apa? Azam, sampai sini sajalah yang pakcik boleh tolong no. Harap-harap si Azam dapat selamat sampai ke kampung. Dia tinggal kat situ, dia suruh Azam jaga diri lah.
Jauh lagi tau nak sampai ke kampung si Azam ni. Lebih kurang 15 km. Yang tu sepasai 15 km. No, nak berjalan melintasi jalan Pondok Tanjung. Hampa tahu kan ada apa kan kat situ kan? Abang cerita kan kat situ kan? Berjalan kaki tu. Yang pakcik tu pun satu hai. Dia kata apa kat Azam? Kalau ada kereta lalu, cubalah tanyakan tumpang. Cubalah tanyakan nak tumpang. Mana ada kereta lalu jalan Pondok Tanjung malam-malam? Nasib sangat lah. Tahu tak waktu tu jam berapa? Pukul 11 malam. Dia nak berjalan kaki lalu jalan Pondok Tanjung 11 malam, seorang-seorang. Dengan bawa beg besarnya, beg pakaian kan. Jadi tanpa fikir panjang, dalam keadaan gelap malam adalah cahaya bulan kan. Si Azam ni dia berjalan kaki nak melepasi jalan Pondok Tanjung tu. Jalan kaki. Si Azam pun tahu cerita kawasan tu kan. Banyak cerita yang ada dalam kepala dia berkaitan jalan Pondok Tanjung tu. Tapi apa akan daya, dia nak sampai ke rumah juga dengan cepat. Buat macam mana? Jalan kaki pun jalan kaki lah. Masa itulah datang di fikiran si Azam kan, cerita-cerita yang pernah dia dengar kan. Di antaranya ada seekor gajah kan, yang besarnya tak masuk akal. Dah tu ada harimau berjalan bawa anak. Ni orang cerita lah yang pernah Azam dengar kan. Lagi orang bawa keranda. Orang ramai-ramai bawa keranda, macam cerita yang sebelum ni Madi cerita kan. Dan selain tu juga, macam orang cerita, dia ingat lah kan, banyak kemalangan dekat satu selekoh. Dalam perjalanan tu, malam tu, kisah-kisah seram yang Azam pernah dengar, dia teringat balik tau. Sebab law tu, dia ada dekat jalan Pondok Tanjung. Sorang-sorang. Lebih kurang setengah jam lah si Azam ni berjalan kan. Tiba-tiba dengar bunyi angin tau. Dia seolah-olah angin tu nak sampaikan sesuatu kat dia. Macam ada benda nak beritahu. Tapi si Azam tak tengok pun arah yang bunyi angin tu. Dia apa lagi? Boleh berdoa sajalah. Dalam perjalanan dia tu, jalan pelan-pelan kan. Di depan dia lebih kurang 15 meter macam tu. Dia nampak apa tahu? Ada seorang perempuan jalan sambil pimpin tangan anaknya. Tapi Azam terus berjalan. Azam berjalan, kira makin lama makin dekat lah kan. Tapi si ibu tu dengan anak dia tu makin pelan tau. Jadi apa lagi, si Azam pun takut lah nak pergi dekat. Dia pun fikir agak lah kan, cerita yang pernah dia dengar kan. Yang tu lah yang jadi kat dia. Si Azam tahu yang tu bukan manusia. Mana ada orang kat situ. Kampung pun tak ada. Kalau ada pun depan lagi, jauh lagi. Yang si Azam terus berjalan tau. Dia potong ibu dengan anak tu. Dia tak peduli. Dia tak tengok. Dia tengok depan je. Tapi dia perasan lah dia sedang memotong ibu dengan anak tu. Dia teruskan berjalan juga. Bila jauh sikit dia tengok belakang. Tak ada dah ibu anak tu. Dari awal lagi dia tahu dah yang tu bukan orang. Kira dalam hati Azam duk berdoa tak henti-henti. Dia berzikir depan kan. Dah tu sampai dekat satu kawasan anak sungai pula. Macam jabatan lah kan. Cerita ni famous jabatan ni. Azam kata apa? Ada dengar suara perempuan tau. Macam tengah berseronok. Sebenarnya yang dia dengar tu perempuan tengah mandi. Dia kata 3 orang. Tapi nampak kepala saja. Bukan tu saja. Perempuan 3 orang tu tengok dia tau. Sambil melambai tangan. Waktu melambai tangan tu kepala tak nampak dah. Kira kepala dia selam. Tangan saja nampak. Tapi tangan tengah melambai. Kira tangan yang melambai tu macam panggil Azam lah. Macam satu godaan lah kan. Kalau Azam terikut, pergi turun sungai, silap-silap boleh lemah. Jadi si Azam ni, kaki dia makin laju melangkah berjalan. Dalam hati dia duk kata, apa lagi lah ujian lepas ni kan. Lepas ni maksudnya di depan lah kan, dalam perjalanan dia tu. Waktu dia duk fikir benda tu kan, apa jadi lepas ni, apa nak jadi lagi lepas ni. Masa tu lah dia dengar ada suara perempuan. Bukan tu saja, bukan suara saya tau. Ada pokok bergoyang tau. Macam pokok saling bergeser kan, bunyi macam tu. Masa tu dia tak boleh tahan dah. Dah lah lenguh berjalan jauh kan. Dia rasa apa tau, macam tak boleh nak jalan dah. Azam pun terus berjalan lagi pelan-pelan. Sampailah dia dekat hujung jalan Pondok Tanjung ni. Kira habis dah lah kawasan seram tu. Dia jumpa satu stesen bas tau. Jadi dia duduk kat situ.
Kira dekat stesen bas yang dia duduk ni adalah satu perkampungan dah lah. Kira ada rumah orang dah lah. Tapi tak ada orang atas jalan pun. Jadi dia duduk rehat di situ. Sampailah dia tertidur. Jadi lebih kurang jam 3 pagi macam tu lah. Ada seorang penoreh getah tau. Naik motor lah lalu situ. Bila lalu perasan dia. Jadi penoreh getah tu tanya dia, "Weh, hang tidur sini pasal apa?" Jadi dia beritahu lah kan. Dia letih, sakit kaki, jalan jauh tadi kan. Sebab nak naik bas tak ada kan. Dia tumpah orang sekerat jalan. Dia cerita lah. Jadi penoreh getah tu hantarlah dia ke rumah. Jadi bila sampai rumah kan, memang dia seronok lah. Dia dapat jumpa ayah dia juga. Sempat lah kan bersembang sikit dengan ayah dia kan. Tapi itulah tak lama. Dalam tengah hari macam tu je, ayah dia meninggal dunia juga. Kira azam dah serik lah dia kata. Bab jalan Pondok Tanjung ni. Tapi nak buat macam mana kan, yang tu pun terpaksa dia nak balik juga kan sebab ayah dia sakit. Benda tak jangka kan. Mula dia harap boleh naik bas kan sampai ke kampung. Tapi nak buat macam mana? Bas pula tak ada. Terpaksa tumpah orang separuh jalan kaki pula. Dan terpaksa hadap benda-benda misteri ni di jalan Pondok Tanjung tu.